Apa dia? Jadi apa? Jangan datang masjid. Dia tak ada kena mengena pun. Actually masalah virus ni benda lama dah. Belum kita beranak pun dah ada virus dah. Virus ni orang tua-tua dulu dia panggil apa? Dia panggil hawa. Benda ni benda lama dah, tak ada apa pun. Orang yang tak kenal Allah dia takut lah. Orang yang kenal Allah dia relax je. Orang kena virus tak kena virus pun mati juga. Tak ada apa lah. Tak sakit pun mati juga. Pergi gym pun mati juga. Makan herba pun mati juga. Doktor pakar pun mati juga. So tak ada apa. Jangan jadi orang bodoh yang tak ada Allah Ta'ala. Tak, itu sebab dia sakit jiwa. Dia baguslah kena virus. Orang tu boleh taubat, insaf, mati husnul khatimah. Sebab bila kena wabak ni, kita mati syahid. Mati kanser, mati syahid. Sebab dia mati dalam perut kan, sakit dalam perut. So tak ada masalah, it's okay. Don't worry. Jangan kita nak stres pula virus lah itu ini. Supaya kita jangan menyongkit kulu kelio. Kalau tidak melepak di pavilion, melepak di shopping mall. It's very good for women actually. It's very good for women. So the women, they never got out. They stay at home. It's very good. Kalau tidak, dia suka berjalan. Kulu kelio. Ada je kerja dia. Jadi bila dah dengar virus-virus, dia pun takut duduk rumah. Bagus. Okay. Ada 2 minit lagi. Ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi salihin wa jamil mu'minina minal muslimina musliman ahya minhum awala hadrati dana syekhuna Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani wa hadrati Tajar fi Sayyidi Syekh Bahauddin Syah Naqsyabandi wa hadrati Hujjat Islam Ghazali wa hadrati Syekh Hasan Syadzili wa hadrati Masyatuq Qiram أشهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا Billahil alil azim. Amma ba'. Alhamdulillah kita sambung lagi pengajian kita pada kitab Sirrus Salikin juzuk yang keempat bab yang ketiga pada menyatakan masalah perasaan kita dengan Allah Ta'ala, perasaan harap dan perasaan takut. Muka surat 89. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dahraini amin. Dan kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kullu ma dalla ala fadilatil ilmi dalla ala fadilatil khawfi li'anna khawfa samaratul ilm. Tiap-tiap dalil, makna dalil ni hujah-hujah daripada Al-Quran dan hadis. Tiap-tiap dalil
yang menunjukkan ia dalil tersebut atas kelebihan ilmu, maka iaitu menunjukkan pula atas kelebihan khauf, takut itu. Kerana bahawa takut, khauf itu seperti buah yang jadi daripada ilmu. Macam mana kita boleh takut kepada Allah Ta'ala? Sebab kita tahulah Tuhan tu maha hebat, maha perkasa. Dia boleh bagi mati kita serta-merta, dia boleh bagi kita stroke serta-merta. Jadi kita takutlah, takut dia marah. Jadi macam mana boleh takut? Sebab kita belajar. Kita belajar dan kita cuba memahami siapa Allah Ta'ala, siapa aku. Jadi perasaan tu akan hadir. Seperti yang tersebut di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Dahulu itu, dan jadi daripada takut itu wara'. Apa makna wara'? Membuat yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Lepas itu menjauhkan yang haram dan syubhat. Jadi kita kena jauh. Haram syubhat ni serba-serbi lah. Dia bukan pada makanan je, pada pakaian. Orang perempuan suka pakai baju syubhat. Betul? Apa makna baju syubhat? Nampak shape, body shape. Apa makna syubhat? Menghampiri haram. Betul tak betul? Tapi sebab apa? Mengikut nafsu. Jadi dia pakai juga sebab nafsu suka. Neraka lah, kita taubatlah dia kata. Yang penting nafsu suka. Jadi benda tu yang susah. Itu nama warak. Mana warak ni menjauhkan yang haram dan yang syubhat. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Lepas itu sentiasa menjaga hukum-hukum Allah dan takwa. Dan takwa, sentiasa takut kepada Allah Ta'ala, dan telah maklum kelebihan keduanya itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu itu. Dan takwa itu diidafatkan, disandarkan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Suratul Hajj ayat 37. Tiada mencapai, lan yanalallah, akan Allah Ta'ala itu oleh dagingnya, dan tiada mencapai akan dia oleh darahnya. Allah cerita tentang kita korban ni, akikah, dan tetapi mencapai akan dia itu oleh takwa daripada kamu. Maknanya orang buat korban tu kerana siapa? Kalau dia buat kerana Allah, itu kerana takwa lah. Takwa tu bukan makna takut. Dia merangkumi semua sifat baik, ataupun disebut mahmudah. Buat untuk tujuan politik, takwa. Tahu. Takwa, Cina kata takwang, yang kita makan tahu tu, tahu goreng dengan tempe. Mana tak dapat apa, sebab dia buat tujuan politik. Dia bukan buat kerana Allah, dia buat supaya ibu-ibu sokong dia for the next coming election. So untuk kelas pagi ni, yang berhormat Datuk Lokman bagi dekat ibu-ibu 3 ekor kambing, 5 ekor lembu. InsyaAllah kalau saya menang pilihan raya, minyak akan turun 50 sen. Gitu. Itu namanya korban politik, kambing politik, bukan kambing kerana Allah. Itu namanya takwa, bukan takwa. Jadi tak dapat apa, dapatlah makan daging, tapi tak dapatlah ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Kenyanglah kita. Ada yang ahli politik tu masuk neraka. Gitu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambil olehmu akan bekal akhirat itu, maka bahawasanya yang terlebih baik bekal itu takut akan Allah Ta'ala. Jadi kita ni semua akan balik akhirat, ndak atau tak ndak, mesti mati. Jadi tujuan kita datang belajar pagi-pagi ni nak segarkan otak dan jiwa kita,
aku ni kena ada ilmu, aku kena ada amal, sebab aku ni dah nak mati. Dan mati ni sangat seronok kalau aku mati dalam keadaan orang yang beriman dan beramal soleh. Lebih seronok pada hidup atas dunia. Dunia dah tak seronok dah kalau dah tua-tua ni. Betul tak? Kalau muda adalah seronok sikit, kalau muda banyak duit lah. Tak? Tapi kalau muda tak ada duit pun tak enjoy juga. Sakit macam-macam. Tak? Lebih lagi orang tua lagi dah tak enjoy, gigi sakit, pinggang sakit, perut sakit, serba-serbi sakit lah. Pendek kata tunggu masa nak mati, tapi tak bolehlah bunuh diri. Jadi apa nak kena buat? Kena ada ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, jadi cacah merbah, jadi pening. Tak tahu ikut cakap orang, kulu kelo, tak tahu hujung pangkil. Ngikut cakap orang. Tak ada. Jadi sebab itu penting kita ada ilmu, kita fresh kan, segarkan otak kita, bahawa kita faham nak balik akhirat ni seronok. Yang tak seronok duduk atas dunia, tapi kena duduk jugalah. Jadi Tuhan panjang umur kita, suruh kita dekatkan diri dengan dia. Sebab itu dia bagi kita panjang umur. Cuba dia matikan kita masa tengah pakai miniskirt hari itu. Allah, alangkah malangnya nasibku. Ada. Tapi Tuhan kesian bagi kita panjang umur, boleh nutup aurat. Ada. Boleh kita beramal lah. Orang kata tu nak nutup aurat berapa, tak lawa dah. Ada. Tapi kita kata bukan kerana tak lawa, bukan kerana rambut gugur, kerana perintah Allah. Habis cerita. Susah tau. Sebab nak buat kerana Allah dengan buat kerana manusia. Jadi macam mana nak dapat buat kerana Allah? Kena belajarlah kena Allah. Kita kena tahu Allah tu siapa. Kita belajar kenal, kita belajar faham, dan kita tahu Allah lah yang akan menolong aku, menyelamatkan aku. Tak ada siapa teman aku dalam kubur. Jadi kita pun sedar, insaf lah. Kita pun tahu. Jadi itu yang penting. Sebab itu dia kata bekalannya adalah takwa. Sebab takwa ni nak pakai dekat semua tempat. Makan, minum, tidur, rehat, kahwin, berak, kencing, semayang, puasa, zakat, haji, semua kena ada takwa. Barulah amalan tersebut diterima oleh Allah. Jadi kalau kita tak ada ilmu, nak takwa macam mana? Nampak macam betul dia semayang, sebenarnya tak betul. Sebab dia semayang dengan kejahilan, tak ada ilmu. Dia pun tak tahu rukun semayang tu ada berapa. Habis kenapa dia semayang? Dia nampak orang semayang. Habis dia belajar mana? Dia baca-baca buku lah gamak. Jadi tak jadi. Sebab itu kena berubah lah. Nak berubah ni kena ada ilmu. Kita kena lawan nafsu. Kalau tidak tak boleh nak berubah. Sampai mati pun kita akan membawa dosa. Dan dari kerana inilah berpesan Allah Ta'ala akan orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian-kemudian dengan takwa itu, dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan bahawasanya telah aku pesan akan mereka, Tuhan dah bagi wasiat dah, yang mempunyai kitab daripada orang yang dahulu-dahulu daripada kamu, dan akan kamu bahawa takut mereka itu akan Allah Ta'ala. Mana Tuhan memang pesan. Jangan kata esok Tuhan kata, kita kata kat Tuhan dia tak khabar. Sebenarnya Tuhan khabar dah. Tuhan dah bagi tahu dah. Cuma kita tak nak ambil tahu sebab kita rasa tak penting. Ini punca dia. Kenapa orang tak nak belajar agama? Sebab dia rasa tak penting. Mama pergilah belajar sebab mama dah pencen. Saya masih muda lagi. Saya banyak benda nak kena bayar. Rumah, kereta, saya pun nak enjoy juga. Tapi mama dah habis dah masa mama. Mama pergilah belajar. Itu yang mama jadi mangsa. Sial mama teroyak tak? Tapi anak dia peduli apa? Dia don't care. Anak dia tak peduli. Kita je kesian kat anak ni. Anak tak kesian kat kita. Jaranglah anak kesian. Jaranglah. Kalau 10 anak, saya 32 anak, tak tahu siapa yang kesian. Tak tahu siapa yang kesian kat saya. Tak nampak lagi lah sebab kita pun belum sakit, belum jadi tua tak. Sebab itu Nabi sudah baca doa mati sebelum nyanyuk. Kita kena baca doa mati sebelum nyanyuk. Jadi tak ada siapa menyampah kat kita. Tak perlu pakai pampers. Tak?
Kita duduk wirid subhanallah subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah, dia mati alhamdulillah. Ni keluar masuk hospital dah. Anak pun baca doa, bila mama ni? Bila apa? Dia dah remeh dah. Salin pamper, basuh berak kita, dia dah bosan. Kita tak pernah bosan pun salin pampers dia dulu. Tapi itulah dia dah. Jadi sebab itu jalan selamat, jalan takwa. Kita jangan fikirkan kita hanya menjalankan amanah. Kita bela anak ni amanah je. Itu dia keluar rumah kita, dia dengan Allah Ta'ala. Sebab kita orang tua nak ngikut sampai ke mana. Betul tak? Jadi sebab itu kita kena faham, amanah kita jalankan sebab Tuhan yang suruh jaga. Dan lagi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takuti olehmu akan daku jika kamu itu orang-orang yang ada kereta blocking WTY 2587 tolong alih, VDW 9691 tolong alih. Ada kematian, orang nak kena balik. 2587 9691. Dan takuti olehmu akan daku jika kamu itu orang yang beriman. Mana kalau kita percaya kepada Allah Ta'ala, maka kita kena takut kepada Allah. Jadi sebab itu kena tanamkan kepercayaan ni dalam diri kita. Orang tak boleh tahu benda yang duduk dalam diri kita, kita takut atau tidak dengan Allah Ta'ala. Jadi nak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kena kenal Allah. Lepas itu kena banyak sebut nama Allah, baru perasaan takut tu akan hadir. Macam orang takut hantu. Sebab apa dia takut hantu? Sebab dia banyak tengok cerita hantu. Sebab dia banyak tengok cerita hantu, sebab itu dia takut hantu. Kenapa orang takut virus? Sebab berita diwawarkan, mati. Benda tak ada apa pun. Nampak tak? Tapi sebab diwawarkan. Jadi orang takutlah. Kenapa orang takut bermadu? Diwawarkan. Diwawarkan madu tu jahat. Jadi orang takutlah. Rampeh suami orang. Nampak perkataan yang digunakan tu bloody idiot betul. Perkataan yang bloody fool. Nampak tak? Rampeh suami orang. Oh, jadi arahan Tuhan lah jadi perampeh ni. Tuhan lah jahat mengarahkan aku rampeh suami orang. Tak? Jadi nampak tak? Perkataan ni tadi menyebabkan jadi kafir. Tak sedar ke diri jadi kafir. Bahaya. Nampak tak? Jangan kita jadi penasihat kafir pula. Nasihat anak kita, kamu janganlah rampeh suami orang nak. Pula mak tu dah jadi syaitan. Nampak? Bahaya. Bila benda peraturan Allah Ta'ala ni kita buat main, kita tak sedar, rupanya perkataan kita boleh menyebabkan kita rosak akidah. Nampak tak? Kalau anak tanya, mama ada orang nak kahwin dengan saya tapi jadi nombor 3, apa nasihat kita? Kamu semayang istikharah, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada hidup kamu. Ni cakap orang bijak. Cakap si bodoh yang mengikut nafsu, jangan rampas suami orang. Mama bukan tak suka kamu kahwin. Ni mama gila. Jadi ini yang jadi polemik. Polemik ni cakap orang putih. Cakap Melayu dia kata apa? Jadi masalah dalam kehidupan hari ini. Benda baik jadi buruk, benda buruk jadi baik. Ni jadi masalah. Jadi sebab itu Allah suruh kita ni takutlah kepada Allah Ta'ala. Mana nak takut tu kena ada ilmu. Jangan cakap ikut nafsu. Kita cakap ikut ilmu je, habis cerita. Tidak bahaya, penat semayang tapi masuk neraka. Sebab ada doktrin dalam jiwa dia, rampas suami orang. It's very dangerous. You better watch out. Maka menyuruh Allah Ta'ala dengan takut akan dia, dan mewajibkan Allah Ta'ala akan dia, dan mensyaratkan dia akan dia di dalam iman orang yang mukmin di dalam ayat ini. Nampak? Jadi Allah yang suruh kita takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena takutlah sebab Allah yang suruh. Allah yang suruh kita takut dengan dia. Jadi kita kalau tak takut, kita bahaya. Jadi bila kita takut, barulah datang amalan-amalan kita tu ikhlas.
Ya, ini tiada dinamakan seseorang itu mukmin yang sempurna melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala. Dan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan takwa itu dengan sabdanya apabila menghimpunkan Allah Ta'ala akan segala orang yang dahulu-dahulu dan orang yang kemudian bagi segala waktu yang maklum, yakni pada hari kiamat, maka menyeru akan mereka itu dengan suara yang keras, suara yang kuat, sekira-kira mendengar orang yang jauh itu seperti mendengar orang yang dekat. Maka Allah berfirman, hai segala manusia, bahawa telah aku dengar bagi kamu daripada ketika aku jadikan akan kamu hingga hari kamu ini, maka dengar oleh kamu bagiku pada hari ini. Hanya sahaja segala amal kamu dikembalikan atas kamu. Hai segala manusia, bahwasanya aku jadikan bagi kamu akan bangsa, dan kamu jadikan akan bangsa bagi diri kamu dalam dunia. Maka kamu rendahkan bangsaku dan kamu angkat bangsa kamu. Telah aku kata bagi kamu bahawa orang yang terlebih mulia daripada kamu itu, iaitu orang yang takut akan Allah Ta'ala. Tetapi enggan kamu, melainkan bahawa kamu kata si fulan anak si fulan, bangsanya baik daripada si fulan, dan si fulan itu terlebih kaya daripada si fulan. Maka adalah pada hari ini aku rendahkan bangsa kamu dan aku angkatkan bangsaku. Maka mana segala orang yang takut akan aku, maka bangkit segala mereka itu. Maka didirikan bagi kaum yang takut akan Allah Ta'ala itu akan panji-panji. Maka mengikut sekalian kaum yang takut itu akan panji-panji mereka itu kepada tempat kediaman mereka itu. Maka masuk segala mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab. Nampak? Maknanya orang yang bertakwa ni, dia akan masuk syurga bi ghairi hisab. Jadi macam mana nak jadi orang takwa ni? Memang kena ada ilmu, memang kena ada amal, dan memang kena ada syekh, kena ada tok guru untuk menasihati kita, membimbing kita kepada jalan Allah. Jadi benda ni memang berat lah. Sebab semua orang kena jadi orang yang bertakwa. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira budak kecil, budak besar, gemuk, kurus, tinggi, rendah, semua kena jadi orang yang bertakwa. Jadi benda ni susah lah. Sebab nak lawan nafsu, belajar banyak orang boleh belajar, macam-macam sertifikat orang pergi ambil tak? Tapi bila nak beramal, yang ni quite tough lah, memang berat. Jadi sebab itu nak jadi orang takwa ni, dia tidak cukup dengan ilmu, dia mesti buat, dia kena amal. Yang tu yang berat. Jadi sebab itu ibu-ibu, kita insaflah masalah ni. Bila kita Nabi dah beritahu masalah kehidupan di akhirat ni, apa akan berlaku sebenarnya, ya, dan apa persediaan yang perlu kita buat, ilmu dan amal. Lepas tu kita disuruh istiqamah, konsisten sampai mati. Jadi benda tu kena jaga diri masing-masing, ya. Benda amal ni kita kena jaga diri masing-masing. Jangan kita busybody orang lantak je lah. Nah, kita pun tak tahu masuk syurga ke masuk neraka lagi. So kita baikilah diri kita, janganlah kita susah hati. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul hikmati maqafatullahi ta'ala, ibu kepala segala hikmah itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Mana apabila kita takut kepada Allah Ta'ala, Allah akan ajar kita ilmu. Mana kita akan dapat ilmu yang ajaib-ajaib daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu disuruh kita takut kepada Allah Ta'ala. Jadi nak takut ni, dia ada banyak benda yang kita kena lepasi, halangan-halangan dia tu. Yang tu yang banyak orang tak sanggup, ya. Sebab nak kena beramal, nak kena jaga itu, nak kena jaga mana 7 anggota semua kita mesti jaga. Memang berat, ya. Dan kata Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, man khafa Allah Ta'ala dallahu khawfu ala kulli khair. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, saya menunjukkan oleh takutnya itu atas segala kebajikan. Nampak? Maknanya orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni, dia akan gairah buat baik, dia akan seronok buat baik. Sebab apa? Allah bagi dia dorongan dan petunjuk untuk mengerjakan kebaikan.
Dan kata Imam Ash-Shibli rahimahullah ta'ala, tiada aku takut akan Allah Ta'ala di dalam sehari, melainkan aku lihat akan beberapa pintu daripada ilmu hikmah dan ibrah yang tidak pernah aku lihat akan dia sekali-kali. Nampak? Jadi bila kita takut pada Allah Ta'ala ni, akan terbuka macam-macam rahsia ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terlebih sempurna akalnya itu iaitu orang yang terlebih takut daripada kamu akan Allah Ta'ala, dan iaitu orang yang terlebih membaikkan pandangannya di dalam barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala dengan dia dan barang yang ditegahkan daripadanya. Jadi orang yang bijak, orang yang boleh menggunakan akal dia adalah orang takut pada Allah. Jadi bila dia takut pada Allah Ta'ala, maka dia jagalah peraturan-peraturan Tuhan. Itu je. Jadi sebab itu kita nak suruh orang ni buat perintah Allah. Macam mana kita nak suruh dia buat? Dia tak semayang, dia tidak menutup aurat, dia ni degil. Nak buat macam mana? Tak? Macam mana kita nak buat? Nak suruh dia takut Allah. Kita kena doa pada Allah Ta'ala biar Allah buka hati dia. Sebab benda ni bukan kuasa kita. Nasihat tak jalan, marah cabut lari. Doa. Jadi doa, mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Jadi benda ni bukan senang, susah. Yang kita yang belajar-belajar ni pun buat salah juga. Yang tak belajar lagi lah banyak salah. Tak? Orang semayang pun masuk neraka, yang tak semayang lagi derah masuk neraka. Jadi sebab itu kita kena faham masalah ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, in aratta an talaqani fa aksir minal khaufi ba'di. Jikalau engkau kehendaki bahawa engkau mendapat akan daku, maka banyakkan olehmu daripada takut akan Allah Ta'ala, kemudian daripada matiku. Jadi sebab itu Nabi dah pesan dekat sahabat-sahabat dia, siapa nak jumpa Nabi dalam syurga, nak duduk dengan Nabi dalam syurga, maka dia kena takut dengan Allah Ta'ala. Sebab takut dengan Allah Ta'ala ni nak pakai di mana-mana sahaja. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala dalam hadis kursi, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, tiada aku himpunkan atas hamba-Ku itu dua ketakutan, dan tiada aku himpunkan atasnya dua kesentosaan. Maka apabila sentosa ia akan daku dalam dunia, nescaya aku pertakutkan akan dia di dalam hari kiamat. Dan apabila takut ia akan daku di dalam dunia, nescaya aku sentosakan akan dia di dalam hari kiamat. Nampak? Jadi kalau atas dunia ni kita tak ada rasa apa dengan Allah Ta'ala, kita rasa okey, selamat, masuk dalam kubur sakitlah kita. Tapi kalau kita hidup atas dunia ni, kita takut dengan Allah Ta'ala, kita jaga Allah Ta'ala punya peraturan, insya-Allah kita akan bahagia dan seronok di akhirat. Jadi benda ni mati-mati kita jumpa dah. Benda akhirat ni bukan jauh berbenar. Mati je kita jumpa dah. Jadi sebab itu sebelum mati ni kita bagi cuci diri kita dengan bertaubat. Kita cucikan diri kita. Jangan kita mati su'ul khatimah. Sebab yang paling kita bimbang sebab Nabi sebut. Kalau Nabi tak sebut, kita kurang bimbang sangat. Tapi bila Nabi sebut, yang paling banyak dalam neraka tu orang perempuan, kita kena bimbang. So what to do, Ustaz? Bila kita dah tahu banyak dalam neraka tu orang perempuan, Nabi kata sebab orang perempuan masuk neraka tu sebab lawan lelaki. Lo'lak, no manners, bad behavior. Nampak tak? Jadi masuk neraka sebab perangai buruk dengan suami. Jadi macam mana nak buat kalau kita ada suami? Minta ampun dengan suami, change our behavior. Susah. Dah tua-tua ni nak berubah bukan senang. Nak buat lagu mana? Banyakkan teroyak menangis dengan Allah Ta'ala. Banyakkan menangis dengan Allah Ta'ala supaya hati kita ni jadi lembut. Bolehlah kita mana tunduk dan patuh kepada perintah suami ni tadi. Susah benda ni, berat benda ni. Pada orang perempuan memang berat. Jadi macam mana nak buat tu? Fikir sendirilah. Nak masuk neraka atau nak masuk surga? Sia-sia semayang tahajud kalau dengan suami tak bercakap.
sia-sia datang mengaji kalau benci dekat suami, ahli neraka, wali'azubillah. Berat. Kalau suami dah mati, ustaz, kamu pergilah sujud kat kubur dia, pergi minta ampun. Jangan main-main. Suami jangan buat main. Suami lagi power daripada mak bapak. Kena ingat baik-baik, suami lagi power daripada mak bapak. Kalau tak ada suami, taatlah kepada bapak kamu. Kalau tak ada suami, I choose to be single. Dia tak ada suami, I choose to be single. Itu masa umur 30 bolehlah cakap something. Umur 60 teroyak. Tengok kawan timang cucu awak teroyak, tapi depan orang tak teroyak lah. Tak? Sebab dulu masa muda-muda something, I choose to be single. Jangan. Kahwin ni bagus, tapi sebab tak bagus tadilah, taat suami itu yang tak bagus. Stres suami pula, perangai pelik-pelik. Yang tu yang stres tu. Susah. Suami perangai pelik-pelik, tapi dia ni banyak duit, lari pun tak syok agak. Sagi masuk kandang buaya, sana pula kandang rimau. Jadi kita pun duduk teroyak seorang-seorang. Apa yang kita kena buat? Belajarlah sejarah perempuan-perempuan yang hebat. Bini Fir'aun, dia relax je, dia tak minta cerai. Ada tak sejarah bini Fir'aun minta cerai? Ada siapa pernah baca buku Talmud ke Taurat ke? Ada? Mana ada. Nampak? Lagi kejam, suami dia bunuh dia dengan sikat yang panas. Sikat tu dibakar dekat api sampai merah, lagi mati. Ada suami kita buat apa tu? Tak ada. Kamu tak usah tipu lah. Tak ada. Paling kuat pun dia kahwin 2-3 je. Tak ada pun dia bunuh kita. Kalau kena penampar, itu sebab mulut korang ajar. Mak pun tampar, bukan suami. Mak pun tampar, mulut korang ajar. Mulut jelabeh. Orang Perak kata mulut jelabeh. Mulut korang ajar. Jadi macam mana nak buang ni semua? Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Susah tau benda ni, sebab dia penyakit dalam hati. Susah. Jadi benda ni memang berat. Bila kita teringat malam Isra' Mi'raj dah, orang kan nak ceramah Isra' Mi'raj dah, kita dah tahu dah cerita dia yang paling banyak masuk neraka orang perempuan. Nabi teroyak. Sebab apa? Sebab lawan suami. Jadi bila kita dah belajar ni, tak usahlah kita buat melawan suami ni tadi. Itu bahaya. Jadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat kemuliaan. Dan kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beberapa hadis yang datang daripada Nabi SAW yang sangat mencela, mengutuk orang yang rasa aman sentosa daripada makarullah, berasa selamat daripada tipu helah Allah Ta'ala, tipu daya Allah Ta'ala, dan pedih seksanya bagi orang yang tidak takut akan seksanya. Ini hadis yang mencela akan yang demikian itu amat banyak, padahal tiada tersimpan, tiada dapat dihinggakan. Dan adalah tiap-tiap demikian itu kepujian atas khauf, takut kerana mencela akan sesuatu itu, memuji atas lawan yang dinafikan akan dia itu. Dan lawan khauf itu aman daripada makarullah Ta'ala, seperti bahawa adalah lawan ar-raja itu, iaitu al-ya'su, iaitu lawan setiap harap itu, iaitu putus asa. Dan seperti adalah menunjukkan kecelaan kanun itu, iaitu putus asa, atas kepujian raja yang ini harap. Yang demikian itu menunjukkan kecelaan aman daripada makarullah Ta'ala itu, atas kelebihan khauf itu, iaitu lawan baginya. Jadi sebab itu kita disuruh takut. Takut kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut kita ni daripada tipu daya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ni dia buat macam-macam, dia uji kita macam-macam, sebab dia nak tengok siapa yang ikhlas. Jadi ujian ni banyak sangat. Jadi jangan kita putus asa, sebab masa kita diuji sebenarnya tak lama pun. Umur kita paling lama 100 tahun mati. Tak lama pun. Jadi sebab itu kita kena faham baik-baik ujian ni tadi. Jangan putus asa. Jangan kita bercakap seperti orang tak ada agama. Dia kata apa?
Saya dah puas sembahyang hajat, saya dah puas baca Yasin, kenapa Tuhan tak tolong lagi? Allah, habis nak cakap apa mana? Kamu pergi cakap dengan Tuhan lah sendiri. Tak, itu cakap orang yang putus asa. Kita jangan putus asa, jangan kita cepat sangat putus asa. Sabar. Saya dah lama dah bersabar Ustaz, dah 40 tahun. 40 tahun sikit je, bukan 400 tahun. Nampak? Jadi perkataan-perkataan macam ni sebenarnya perkataan orang yang tak kenal Allah. Jadi tak perlu ada putus asa lah hidup kita. Kenapa perlu ada kecewa? Sebab kita dikecewakan cinta. Itu standard. Jadi kenapa kita perlu putus asa? Nak makan racun, nak bunuh diri, apa hal? Nak pergi berzina, kenapa ni? Jadi sebab itu kita kena faham, putus asa ni sifat orang kafir. Orang beriman tak ada istilah putus asa. Kenapa perlu putus asa? Sebab kita ada Tuhan yang penyayang. Kenapa? Mamat tak nak ke kita? Lantaknya lah. Banyak mamat lain lagi. Kenapa kita perlu putus asa? Tak perlu. Tapi sebab tak ada ilmu ma'rifatullah, maka dia akan ikut nafsu. Jadi nafsu ni ajak mengerjakan kejahatan. Itu yang bahaya. Jadi sebab itu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dan lagi kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tetapi aku lagi akan berkata bahawa tiap-tiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya datang pada menyatakan kelebihan menangis dari sebab takut akan Allah Ta'ala itu. Maka iaitu menyatakan bagi kelebihan takut akan Allah Ta'ala, kerana menangis itu buah takut akan Allah Ta'ala. Menangis itu kesan daripada takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Maknanya Allah kata hendaklah mensedikitkan mereka itu akan ketawa, dan hendaklah membanyakkan mereka itu akan menangis. Jadi Tuhan pun dah pesan dekat kita dalam surah tu Taubat 83. Jadi kita kena kurangkan ketawa, kita kena banyak menangis. Sebab bila kita banyak menangis, hati kita akan lembut. Bila kita menangis ni, malaikat akan gosok hati kita. Dia akan bagi cerah hati kita. Sebab itu kita duduk seorang-seorang, kita baca istighfar, kita berzikir, kita selawat, baca Quran dengan lenangan air mata. Sebab apa? Mengenangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Sebab bila kita duduk seorang tu yang mahal tu, sebab orang yang duduk seorang teringat dosa dia, menitik air mata dia. Nabi kata walaupun sebesar tai lalat, kecil berbenar, sikit je air mata keluar, dia akan mendapat lindungan arash, terlepas daripada api neraka. Jadi sebab itu bagus kita duduk seorang-seorang, mengenangkan dosa kita. Tak salah kenang perangai anak, perangai suami, lantaknya lah. Dah, jangan mikir yang itu. Sebab biasa ibu-ibu ni dia jadi stres masalah tu lah. Anak, suami, biarkan. Kita bukan tanggung dosa suami, suami yang tanggung dosa kita. Kita tak tanggung dosa suami. Faham? Jadi yang susah hati dia pergi rumah madu 5 hari, buat apa? Lantaknya. Halal kan je lah. Awak nak menuntut keadilan, siang ke dia esok sengit di akhirat, dah dia kata nak menikah, lantaknya lah. Senang, kepala kita tak sakit, relax, senang. Kita boleh makan aiskrim, relax. Faham tak? Jangan nak stres, sikit-sikit nak teroyok, sikit-sikit nak teroyok. Sebab apa? Terlampau meletakkan perasaan kepada manusia. Ini problem. Perasaan ni kita kena letak kepada Allah Ta'ala. Sebab manusia akan mati, Allah tak mati. Jadi nanti kita akan sedih, menyesal. Kita letakkan perasaan tu kepada Allah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a, dan menundukkan mereka itu bagi dagu mereka itu, padahal menangis mereka itu, dan menambahi akan mereka itu khusyuk. Nampak? Jadi kita, Tuhan suruh kita tunduk sampai kita menangis, supaya kita lagi ingat dengan
Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu air mata, jikalau ada air matanya itu seumpama kepala lalat, bukan tiada lalat, kepala lalat, daripada sebab takut ia akan Allah Ta'ala, maka terkena air matanya itu akan sesuatu daripada kulit mukanya, melainkan mengharamkan Allah Ta'ala akan dia atas api neraka. Nampak? Kena sini sikit je, habis kita selamat daripada api neraka. Jadi sebab itu kita gunakan peluang, umur pun masih ada lagi ni, kita pun masih kena duit RM10 warna merah. Makna kita masih waras lagi lah. Maka masa seorang-seorang kita duduk tu, kita pun teroyak, kita ngobok dengan Allah Ta'ala, kita menangis dengan Allah Ta'ala, kita insafkan diri kita, ampunlah dosa aku wahai Tuhan. Kita insafkan diri kita, insya-Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila gentar hati orang yang mukmin daripada sebab takut akan Allah Ta'ala, nescaya luruh daripadanya segala dosanya itu, seperti luruh daripada pohon kayu itu daunnya. Nampak? Jadi sebab itu pentingnya kita belajar ilmu tasawuf ni tadi, kita belajar takut dengan Allah Ta'ala. Kita tahu perkara-perkara yang menyebabkan Tuhan murka, maka kita pun menangis. Jadi gugur dosa kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk api neraka oleh seorang yang menangis daripada sebab takut akan Allah Ta'ala hingga kembali air susu itu ke dalam kantung susunya. Nampak? Mana Tuhan sangat menghargai, Tuhan sangat suka dan menerima orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Orang ni tidak akan masuk neraka. Jadi kita masih ada peluang lagi lah untuk membaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi kita amalkan benda ni. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, ya Rasulullah, adakah masuk seorang daripada umat kamu ke dalam syurga dengan tiada hisab? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan, iaitu barang siapa ingat ia akan dosanya, maka lalu ia menangis. Ni bighairi hisab juga. Mana bighairi hisab ni, dia mati-mati tu terus masuk syurga. Tu mana bighairi hisab. Dan sebelum dia mati, dia tahu dia nak mati. Ini ciri-ciri orang bighairi hisab ni. Sebelum dia nak mati tu, malaikat datang jumpa dia, Assalamualaikum. Malaikat akan bagi salam, Assalamualaikum ya wali Allah. Nampak? Bila orang yang mati bighairi hisab ni, mana sebelum masuk dalam kubur tu, dia dah dapat berita dah bahawa dia akan mati. So dia buat preparation lah, mandi, ambil uduk. Dia kata dia nak mati dalam semayang. Malaikat kata pergilah kamu. Malaikat tunggu. Dia pergi mandi, ambil uduk semua pakai telekong putih, bukan pakai telekong hitam. Pakai telekong hitam makruh. Ibu-ibu banyak saya tengok semayang pakai telekong hitam warna-warni. Tak mengaji pekoh ke? Kalau kata tak mengaji nanti marah. Tak? Sebenarnya makruh. Apa makna makruh? Tuhan menyampah tengok muka kamu. Lain kali semayang pakai telekong putih, melainkan darurat. Darurat ni apa? Tak ada apa dah, kita dah kapal terbang dah nak terbalik. Yalah. Ni kita datang naik kereta, rumah kita pun dekat, surau masjid pun ada telekong belakang tu. Busuk kita tolonglah basuh. Marah sebab apa? Tolonglah basuh. Marah pula ke AJK. Bukan kerja AJK. Itu kerja jemaah lah. Jadi ibu-ibu ingat, saya dah khabar. Jangan kata Ustaz Lokman tak khabar. Ni saya khabar. Ingat, hari ni hari Khamis. Tukung telekong warna-warni kita sedekah ke orang pula. Makruh juga. Makruh atas makruh atas makruh. Tak usahlah bakar, pakailah pergi kenuri. Pergi kenuri pula tak boleh pakai putih, nanti orang ingat kita pengantin. Pergi kenuri pakailah telekong warna. Gitu. Jadi semayang warna putih. Apa hukumnya? Sunat muakkad.
Sebab isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah pakai tudung hitam sembahyang. Tak ada dalam warid, dalam hadis, dalam kitab. Bid'ah orang perempuan akhir zaman. Jangan marah tak? Kita menuntut ilmu. Kalau tok guru tak khabar, siapa nak khabar? Abah mati dah. Tak? Ada tok guru tolong khabar, terima kasih lah ustaz. Gitu cara dia. Ni awak nak marah ke ustaz sebab apa? Tak? Ingat tu ibu-ibu, jangan pakai pergi mana bawa telekong putih kulu kilo ke darat ke baru. Sebab dapat ekstra pahala. Dapat ekstra pahala. Nampak? Boleh? Itu standard lah orang perempuan. Tak ada bunga, bukan orang perempuan, jadi apa pula? Jadi kalau telekon tak ada ropon-ropon, tak ada masalah. Jangan over sudahlah. Nampak melampau tak usahlah. Dah. Kalau tak ada lawan larat tu okey lah. Yang penting warna putih, sunnah dia. Sunnah Nabi tu. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ada suatu daripada air mata yang menitik yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu daripada titik air mata daripada sebab takut akan Allah Ta'ala, atau titik darah yang ditumpahkan di dalam perang sabilillah. Jadi kita ni dapat yang pertama, iaitu air mata kerana takut dengan Allah Ta'ala, air mata penyesalan kerana kita buat dosa. Jadi ini semua ada harga di sisi Allah Ta'ala. Benda tu ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 orang yang menaungi Allah Ta'ala akan mereka itu di dalam hari kiamat, yang tiada naungan melainkan naungannya jua. Dan menyebutkan ia setengah daripada mereka itu akan seorang laki-laki yang menyebut akan Allah Ta'ala di dalam khalwat, maka bertitik air mata keduanya. Makna dia duduk seorang-seorang sunyi-sunyi beramal ibadat, sambil dia menangis. Ini antara orang yang dapat lindungan arasy. Tadi yang berair hisab ni semua VIP lah. Tak ada neraka pada mereka itu. Jadi ini peluang kita, sebab kita belum mati ni ibu-ibu. Saya dan kita lah sama-sama. Jadi kita duduk seorang-seorang tu dengan lenangan air mata, ingat dosa kita. Kita bawa kereta ke, kita tengah masak ke, dia bukan kira hati-hati kau semayang. Mana saja kita duduk seorang-seorang, ingat dosa kita. Lalu kau jalan Tengku Abdul Rahman, sini tu hari aku dah aurat, kita pun toyok. Nampak? Kita teringat tu. Kita lalu kat tempat ni, dulu sini aku buat dosa, astagfirullah, kita pun toyok. Jadi benda tu ada ganjaran di sisi Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa kuasa ia bahawa menangis sebab takut akan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia menangis. Dan barang siapa tiada kuasa menangis, maka hendaklah ia buat-buat toyok, buat-buat menangis. Sampai tara tu. Jadi sebab itu benda ni ada peluang kita untuk dapat bighairi hisab. Jadi Tuhan tak kira umur kita 70 tahun, satu pun Tuhan tak kira, semua masuk syurga. Allahu Akbar. Jadi peluang ada. Duduk seorang-seorang menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kita manfaatkan usia yang sikit lagi ni. Kita manfaatkan. Jangan susah hati. The past is the past. Yang sudah tu sudah, lantaknya lah. Tak usah dia ingat diary lama. Siapa suruh simpan diary lama? Ingat diary lama, baca balik teroyak lah awak dah. Jadi kita teroyak kerana Allah Ta'ala. Dan adalah Muhammad bin Al-Muqaddir rahimahullah ta'ala, apabila menangis ia sebab takut akan Allah Ta'ala, maka menyapu ia akan air matanya kepada mukanya dan kepada janggutnya, serta ia berkata, telah datang akan daku hadis bahawasanya api neraka tiada memakan anggota yang terkena air mata itu, walaupun sikit je. Itulah kelebihan orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, menangis itu ada kalanya daripada sebab takut akan Allah Ta'ala, dan ada kalanya daripada sebab harap akan pahalanya, dan ada kalanya daripada sangat suka akan Allah Ta'ala,
dan ada kalanya daripada sangat syauq, rindu kepada Allah Ta'ala, dan sekaliannya itu baginya kelebihan dan beberapa pahala. Jadi semua bentuk tangisan kepada Allah Ta'ala ni semua dapat ganjaran daripada Allah. Dan kata Ka'ab Akhbar rahimallahu ta'ala, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tapak kudratnya bahawa aku menangis daripada sebab takut akan Allah Ta'ala hingga mengalir air mataku itu di atas muka itu, terlebih kasih kepadaku daripada bahawa aku memberi sedekah dengan satu bukit emas. Itu dia. Maknanya besarnya ganjaran orang yang percaya adanya hari akhirat ni, hari nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masa kita hidup atas dunia ni, dengan sebab kita menangis tu tadi, maka Tuhan terima kita. Maka kita peruntukkanlah masa untuk itu. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, demi Allah, bahwasanya aku terbitkan air mataku itu daripada sebab takut akan Allah Ta'ala itu, terlebih kasih kepadaku daripada bahawa aku memberi sedekah dengan 1000 dinar. Nampak? Jadi besarnya kelebihan orang yang menangis kerana takut kepada Allah. Soalan, dia rasa tak nak hidup tu standard lah, tapi dia ingat balik hidup ni boleh menambah pahala lagi. Dia hidup balik. Aku boleh semayang lagi, aku boleh baca Quran lagi, ya. Sebab benda ni kadang-kadang dia banyak pengaruh pada diri kita, perasaan kita yang terlampau ni tadi. Jadi kita kawal lah, ya. Kita kawal. Jadi kita ingat aku boleh hidup lagi, boleh beramal lagi. Itu cara dia. Jangan sampai kita putus asa. Jikalau ditanya orang orang tanya kat kita, apa yang terlebih afdal itu? Adakah takut yang terlebih afdal atau harap yang terlebih afdal? Maka jawab olehmu bahawasanya takut dan harap itu seperti roti dan air. Maka jikalau sangat lapar, maka roti itu afdal, dan jikalau sangat dahaga, maka air itu afdal. Dia buat perumpamaan very clear. Takut dengan harap ni mana satu yang paling utama? Dia tengok keadaan. Tak? Kemudian dia kata, dan jikalau berhimpun keduanya, takut dengan harap, maka lihatlah mana yang lebih banyak. Dan jikalau bersamaan keduanya, maka sama-sama perlu. Jadi kita tengok masalah kita. Kalau kita banyak dosa, maka kita kena takut. Tak? Kalau kita banyak amal ibadat, maka kita kena harap Tuhan terimalah amal ibadah aku. Harap-harap Tuhan ampunlah dosaku. Jadi dua-dua ni kita kena pakai dalam kehidupan kita. Jangan overconfident, sebab nasib kita belum tahu. Jangan kita kata ke orang nasib kita belum tahu. Itu kita kena ingat. Dan demikian lagi khauf dan raja itu, takut dan harap. Maka apabila ghalib atas seseorang itu putus asa daripada rahmat Allah, biarlah aku mati, dia kata biarlah aku mati, aku dah tak sanggup hidup lagi dah. Maka raja harap itu afdal baginya. Dan apabila ghalib atas orang itu aman daripada kemurkaan Allah Ta'ala, maka khauf itu afdal baginya. Jadi tengok keadaan orang ni macam mana. Jadi kalau dia dah nak putus asa, maka kita beritahu kat dia, tak salah kau nak bunuh diri, nak buat apa dah. Batu belah, batu bertangkup, telanlah aku, makanlah aku tak sanggup bermadu. Nak buat apa? Ya, nak pergi bunuh diri dengan sebab bermadu, ya Allah. Tak ada apa pun lah, itu juga dah. Tapi perasaan dia dah terganggu, maka kita nasihat dia, tak salah kamu susah hati ya. Dia kata Allah ni maha kaya, kamu tak faham nah. Dia marah kita balik. Perasaan aku ialah perasaan, betul lah perasaan, bendanya dah berlaku. Takkan kamu nak bunuh diri? Mau bunuh diri masuk neraka. Takkan nak percaya berat anak 7 orang, nak buat apa? Dia pun diam. Itu cara dia, kita kena bagi dia berfikir. Sebab kadang-kadang orang ni dapat penasihat yang tak betul. Kalau aku lama dah aku lari, astaghfirullahalazim. Itu penasihat yang jahat. Nampak tak? Dia mengajar orang jadi jahat. Jadi kita kena bagi dia hope,
besarnya pahala kamu bersabar no. Standard lah nak buat apa mana. Aku sebab laki aku dah mati. Jadi benda-benda opini kita kena khabar benda yang betul. Bagi dia tenang. Susah agak benda tu pun. Ini perasaan kan. Awak tak kena, awak tak tahu. Betul tak? Jangan cakap minta simpang malaikat 44. Dah. Minta simpang malaikat 44. Kenapa dia tak sebut malaikat 7? Ada rahsia dia. Banyak sikit lah. 44 ya. Soalan, jikalau ditanya orang akan dia, apa yang terlebih memberi maslahat itu? Adakah khauf yang terlebih memberi maslahat atau raja terlebih memberi maslahat? Maka jawab olehmu bahawasanya barang siapa ghalib ia di dalam berbuat maksiat, memang hari-hari buat maksiat, maka takut itu terlebih memberi maslahat baginya. Kalau dia kaki maksiat, kita kena takutkan dia. Dan barang siapa ghalib ia di dalam berbuat taat yang zahir dan taat yang batin, dan menjauhi akan maksiat yang zahir dan maksiat yang batin, maka yang terlebih memberi maslahat baginya itu bersamaan khaufnya dan rajaknya. Jadi kita kena takut dan harap. Takut-takut Tuhan tak terima semayang kita, harap-harap Tuhan terima semayang kita. Tu. Seperti kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah bagi setengah daripada anaknya. Sayyidina Ali kata apa? Hai anakku, takuti olehmu akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh takut. Sekira-kira engkau lihat akan bahawasanya jikalau engkau datang akan dia dengan segala kebajikan yang diperbuat oleh segala orang yang di dalam bumi, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala akan dia daripadamu, melainkan dengan anugerahnya jua. Nampak Sayyidina Ali nasihat kepada anaknya, dia nasihat kita lah juga. Maknanya kita kena takut kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita buatlah kebajikan banyak mana sekalipun, kalau Tuhan tak terima, habislah kita. Jadi sebab itu kita kena takut ya? Jadi Allah terima tu anugerah Allah. Dan harap olehmu akan Allah Ta'ala akan segala harap. Sekira-kira engkau lihat bahawasanya jika engkau datang akan dia dengan segala kejahatan orang yang di dalam bumi ini, nescaya mengampuni ia bagimu. Jadi kita kena harap Tuhan ini dia maha pengampun. Harap-harap Tuhan ampunkanlah dosaku. Jadi kita sentiasa dalam kedudukan pertengahan. Tidak lebih, tidak kurang. Pertengahan, takut dan harap. Barulah kehidupan kita akan sentosa. Dan dari kerana inilah kata setengah ulama, jikalau ditimbang takut orang yang mukmin yang kamil dan harapnya itu, nescaya bersamaan keduanya itu. Mana orang mukmin ni yang sempurna, takut dan harap ni sama je dalam hati dia. Kadang-kadang dia takut, kadang-kadang dia harap. Kata Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Radhi radhiyallahu anhu, barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan semata-mata takut jua, nescaya karam ia di dalam beberapa laut segala fikir. Dan barang siapa berbuat ibadat dengan semata-mata harap jua, nescaya sesat ia di dalam padang perdaya. Dan barang siapa berbuat ibadat dengan takut akan Allah Ta'ala dan harap akan dia, nescaya benar ia pada mendirikan ibadatnya di dalam tempat maksud segala zikrullah Ta'ala. Jadi semua ulama, semua wali-wali nasihat kita jangan berlebihan, takut dan harap bersamaan. Dan akhir sekali kata Syekh Maqul Al-Dimashqi rahimallahu ta'ala, barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan semata-mata takut jua, maka iaitu kaum bid'ah yang bernama Haruri. Dan barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan semata-mata harap jua, maka iaitu kaum bid'ah yang bernama Murji. Dan barang siapa berbuat ibadat dengan semata-mata mahabbah, maka iaitu orang yang zindik. Jadi kafir tak sedar. Dan barang siapa berbuat ibadat akan Allah Ta'ala dengan takut akan Allah Ta'ala dan dengan harap akan Allah Ta'ala dan dengan mahabbah akan Allah Ta'ala, maka itulah orang yang arifin, wali-wali Allah yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu benda ni kita nak kena faham baik-baik
bahawa nak buat ibadat ni kena sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Demikianlah dinakalkan oleh Hujatul Islam Maghzalim Allah Ta'ala daripada makul itu. Kemudian maka ia berkata, maka apabila diketahui daripada demikian itu, maka tak dapat tiada daripada menghimpunkan segala perkara ini, yakni antara khauf, takut dan harap dan mahabbah, cinta. Mahabbah tu cinta kepada Allah. Dan ghalib takut itu iaitu terlebih maslahat bagi orang berbuat ibadah itu, tetapi dahulu daripada mati. Sebelum mati kita kena takut. Adapun orang yang hampir kepada mati, maka yang terlebih maslahat atasnya itu membanyakkan harap akan rahmat Allah Ta'ala dan membanyakkan sangka yang baik akan Allah Ta'ala. Wallahu muwafiq. Jadi sebab itu masa kita hidup takut dan harap, tapi bila kita dah sakit dah nak mati itu tadi, maka kita harap je dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Habis. Ada soalan? Ya. Simpan dalam. Kita marah kat suami kita tapi simpan dekat dalam. Kita simpan dekat dalam maknanya kita tak keluarkanlah. Itu sabarlah. Namanya sabar. Dapatlah pahala. Kita ketuk-ketuk baldi, kita nak bengang kat suami kita. Jadi itu maknanya kita kalau boleh depan jangan tunjuklah. Kita kat belakang kan, teroyak kat bantai ke, teroyak dalam bilik ayah ke, itu tak apalah. Ya nak hidup rumah tangga apa itulah, nak buat macam mana. Cuma kita sentiasa minta ampun dan minta maaf. Habis cerita. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarin 'azim. اللهم اتف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا مقلب قلوب قلبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد ختم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. خطب الله منكم.